Okey, boleh kita mula? Alright, so tadi cikgu dah ajar cabaran yang kita hadapi. Cabaran yang kita nampak adalah cabaran keselamatan dan juga pertahanan. So kita lihat yang pertama, that is we look at negara luar. Nombor 2, kita lihat kepada kita punya ASEAN. Dan nombor 3, kita lihat kepada bagaimana Thailand. So apabila kita lihat kepada negara luar, so first of all kita lihat kepada the first agreement yang mereka buat adalah perjanjian yang ini. Okay, perjanjian yang ini telah pun ditandatangani. Okay, so pada tahun 1956. Now, kemudian perjanjian ini telah tamat. So perjanjian ini tamat pada 1971. So sebab itu mereka membuat lagi satu perjanjian yang dikenali sebagai Five Power Defence Agreement. Okay, and ia melibatkan 5 kuasa, to Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan juga Australia. Apa yang Malaysia dapat adalah Malaysia dapat bantuan teknikal dan juga Malaysia mendapat latihan bersama dengan negara ini bagi memperkukuhkan pertahanan dan keselamatan. Nah, apart from that, untuk cabaran keselamatan dan pertahanan, nah kita juga ada kerjasama dengan negara ASEAN. Okey, kerjasama dengan negara ASEAN juga dilakukan untuk mengukuhkan pertahanan dan juga keselamatan. Kita juga mengadakan mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN. And finally, kita lihat kepada perjanjian sempadan Thailand yang dilakukan pada 1956 untuk mengatasi insiden keselamatan. This is actually kita punya ancaman komunis. Okey, bahagian ini faham? Boleh ya? Boleh. Okey, bagus. Sekarang kita lihat kepada yang berikutnya, ancaman cabaran dari aspek pembangunan ekonomi. Nah, pada masa ini sayang, memandangkan kita adalah negara yang baru merdeka and everything, nah kuasa-kuasa besar atau negara-negara maju mula mendominasi harga komoditi. Because negara-negara maju ni, kita ni ada satu masalah. Apa masalah kita adalah we got the product but we don't have the technology. Okay, getah kita ada, biji timah kita ada, gas asli kita ada, sebagainya. Tetapi untuk memproses bahan itu semua, kita tidak ada teknologi. So apa yang kita perlu buat? Kita terpaksa menjual barangan kita dengan harga yang murah kepada negara-negara maju. Because negara majulah yang mendominasikan harga-harga tersebut. So selaras dengan itulah apa yang berlaku. Malaysia telah menjadi beberapa okay. Yes sayang, betul. We were trading was a lower price. All these houses, okay. You see, there's actually, okay, I'll tell you all this one. Okay. Okay, hope anda boleh nampak yang ini. Okay, they are, kalau this is not your level, but zaman dulu punya buku ada cerita tentang kita punya story ini. Tetapi zaman sekarang tak ada. You guys cannot see. Because tak ada dalam buku teks anda. Okay, can you all see anything now? Okay, cikgu sharekan. I just see Puan Kalai. Can you see? Okay, now can see, now can see. Oh, can see. Okay, very good. Okay, I will tell you this story ya. Nah, yang ini berkaitan dengan kita punya negara perdagangan. Nah, apa yang dilakukan oleh negara perdagangan? There are two groups. Okay. What is the group? Cikgu tunjukkan kepada kita ya. Okay, cikgu
share yang ini kepada anda. Okey, nampak yang ini? I can see your book, Chair. Okey, boleh nampak buku? Boleh, Chair. Okay, now you see, semasa kita nak jalankan perdagangan, okay, world trading is controlled by satu grup yang dikenali sebagai G5, Group of Five. Ini adalah kepada negara-negara maju. Okay, Group of Five normally join dengan Amerika, EU, ini adalah Group of Five. And Group of Five ini, mereka membeli barang daripada Asia Tenggara. Because kita adalah pengeluar bahan mentah. Okay, kita ada semua bahan mentah. Apa you nak? You nak getah, kita nak biji timah, kita nak bala, kita ada what other minerals, petrol, everything kita bayar. And pada masa ini apa yang dilakukan oleh grup 5 ini, kita disyaratkan dengan menjual dengan harga yang murah. Boleh faham? It's actually as we said, kita telah di-scam oleh mereka lah. Because mereka akan beli barang, mereka akan proses. Dia beli raw material getah. I knew we did get scammed. Apa sayang? I knew it. We did get scammed. So, dia beli barangan kita. Contohnya dia beli getah, raw material of getah, dia tukar jadi kasut, dia jual balik dengan kita dengan harga yang lebih mahal. So that was the group 5 was doing it. Can understand? Sama juga dengan biji timah. Biji timah juga akan dibeli dari kita dengan harga yang murah. Kemudian mereka akan proses dan jual balik kepada kita dengan harga yang tinggi. So that's why kita telah mewujudkan beberapa majlis. So negara Asia Tenggara dengan negara-negara lain and mereka kenali sebagai G50, Group of 50. Group of 50 ini lebih kepada negara-negara Asia Tenggara dan juga negara Amerika Selatan. So kesemua mereka ini menjadi Group of 50 and mereka cuba melawan ataupun mereka mula meletakkan harga sendiri. Okey, ini semua GTP ini semua diperkenalkan. Ini adalah diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. He's a very smart man. Okay, he joined together with ASEAN and also the Amerika Selatan punya negara like Jamaica, Brazil, Argentina, all of them joined together, they become Group of 50. Okay, ataupun dikenali sebagai kerjasama Selatan. Ini nama lain, tapi ini silibus yang lepas anda belajar tentang ini. Silibus sekarang tak ada, so I cannot teach you all more. Boleh faham kah? Can you all understand? Boleh, Chair. Okay, bagus. Cikgu tunjukkan yang ini pula. Okay, so apa yang kita berlaku? Nah, pada masa ini, can you see the screen sayang? Boleh nampak ya? Apa anda nampak, Ari? Cabaran pembangunan ekonomi. Thank you sayang. So pada zaman ini apa yang berlaku? Wujud dominasi kita punya negara maju dalam menentukan harga komoditi barangan-barangan utama. So untuk mengelakkan kita menjadi mangsa kepada trading ini dan sebagainya, kita telah Malaysia menjadi anggota. Okay, Malaysia menjadi anggota dalam Majlis Timah Antarabangsa, International Team Council dan juga Perjanjian Utama Umum Tarif Perdagangan GATT, dan desakan Malaysia adalah agar harga barangan dapat dikawal disuarakan melalui organisasi dan ini membolehkan Malaysia memperoleh hasil minyak dan juga gas. Dan selaras dengan itu, what we do, kita menubuhkan Petronas pada tahun 1974 so that kita boleh proses sendiri dan kita membangunkan minyak dan gas negara. Boleh fahamkah? So ini adalah
bagaimana cabaran pembangunan ekonomi. So today kita belajar cabaran politik, ekonomi, sosial. Politik ini kita belajar serantau dan antarabangsa. Serantau kita belajar tentang isu di Indochina, Vietnam dan sebagainya. Antarabangsa kita belajar tentang bagaimana perubahan dasar. Cabaran sosial pula adalah keselamatan. Kita ada dari aspek keselamatan tadi kita belajar keselamatan satu negara luar, bagaimana kita dapat perjanjian AMDA. AMDA ditukar kepada FPDA, dan kita ada kerjasama ASEAN and also kita ada kerjasama dengan Thailand. And finally, kita belajar cabaran pembangunan ekonomi. So cabaran pembangunan ekonomi ini because kita punya uncle-uncle negara-negara maju telah mendominasikan harga kita. So that's why apa yang kita buat, kita cuba jadi anggota kepada Majlis Timah Antarabangsa, kita melakukan perjanjian umum tarif perdagangan dan sebagainya, and ini membolehkan kita memperoleh hasil minyak dan juga gas, and finally Petronas berjaya ditubuhkan untuk membangunkan kita punya minyak dan gas negara. Faham children? Faham, teacher. Okay. So that is 9.5. Now we are at 9.6. 9.6 ini kita akan belajar bagaimana kita punya usaha dalam apa sayang? Usaha dalam apa? Kita akan belajar Malaysia dalam ASEAN. Oh, tak nampak. Okay. So kita akan belajar Malaysia dalam ASEAN. So inilah ASEAN country yang 1. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Burma. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We got 11 now, Timor Leste. Alright. So kita tengok kat sini. Nah, ASEAN memberi perhatian yang serius dengan hubungan. Ya, ASEAN memberi perhatian serius dengan hubungan dengan negara serantau. Keselamatan Malaysia tidak akan terjamin jika jiran kita hidup berpecah belah. Okey. Penglibatan Malaysia kita boleh nampak. Nah, before penubuhan ASEAN, kita ada beberapa pertubuhan yang kita gunakan untuk menjadi punchback kepada kita ataupun perlindungan kepada kita, ya. Nah, before ASEAN was formed, kita ada pertubuhan yang dikenali sebagai ASA. After ASA, kita ada Mapi-Lindo. Then finally ditukar kepada ASEAN. Nah, bila ASA ditubuhkan pada 1961, Mapi-Lindo 1963, and ASEAN pada Ogos 1967. So 3 pertubuhan serantau. ASA was the first one. ASA adalah gabungan yang pertama. Okay, dia adalah gabungan yang pertama. Nama sebenar ASA adalah Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, and dia meliputi 3 negeri, iaitu Malaysia, Filipina dan juga Thailand. And ASA ini dikatakan tidak berjaya because Indonesia was very angry with us, and pertubuhan ini gagal. Kemudian kita ada Mapi-Lindo pula. Mapi-Lindo kalau anda nampak, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Dia adalah gabungan 3 negara. And Mapi-Lindo ditubuhkan untuk menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. So Mapi-Lindo ditubuhkan pada 1963, dianggotai oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia. Nah, ini adalah pertubuhan untuk menyelesaikan isu pembentukan Malaysia, namun dia gagal mencapai matlamatnya. And then finally kita ada ASEAN. Nah, ASEAN adalah untuk meningkatkan, so kita boleh nampak ia adalah untuk meningkatkan semangat setia kawan dan juga keserantauan. Nah, pada awalnya dianggotai oleh nearby kita. Kita ada pada awalnya, we got few members, 5 of them. Okay, pada awalnya kita hanya ada lebih kurang, kita ada Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina dan juga Thailand. Kemudian Brunei, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam masuk, and then akhirnya kita ada Timor Leste baru-baru ini, ya, dan dianggap sebagai kejayaan cemerlang terhadap dasar luar Malaysia.
Can you all understand pertubuhan-pertubuhan ini? Mustafa, the first berapa pertubuhan serantau yang kita ada pada awalnya? 3. 3. What was the first one? Asa. Asa, kemudian dia tukar kepada apa sayang? Mafilindo. Dan tukar kepada Asian. Asian. Thank you very much. Now, Jinshen, Asa ni terdiri daripada negara apa sayang? Malaysia, Filipina dan Thailand. Ada tak dia berjaya? Tidak. Tidak berjaya. And then Mapilindo sayang? Mapilindo melibatkan Malaysia, Filipina, Indonesia. Okay, why Mapilindo ditubuhkan? Supaya dapat menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Thank you very much sayang. Mitesh, are you there? Mitesh, can you hear me? Yeah, can. Yeah. Okay, Mitesh, can you explain to me tentang ASEAN sayang? Why ASEAN ditubuhkan? Siapa anggota dia? Okay, so it's like within a region that to like unite us as a region, teacher. Okay, ditubuhkan bila sayang? It was founded on 8 August 1967, and the members are Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, and Thailand. Alright, and dia juga menerima anggota baru. Yeah, and then they added a new few members, which are Brunei, Myanmar, Laos, Cambodia, and Vietnam. Alright, thank you, darling. Okay, now one of the important pertubuhan penting di bawah kita punya ASEAN adalah, okay, nama dia adalah ZOFAN. Okay, nama dia adalah ZOFAN. Zone aman, bebas dan berkecuali atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Okay, now deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality diumumkan pada 1971. So diumumkan pada 1971 di Kuala Lumpur because the declaration, the meeting was in Kuala Lumpur, and pengisian deklarasi ini dalam ni mereka ingin menjalinkan hubungan dengan China, menjadikan ASEAN sebagai satu platform perubahan penting, perubahan dasar ke peringkat global, and also mendapat pengiktirafan daripada kuasa besar Amerika, Russia dan juga China. So ini adalah zon aman, bebas, berkecuali. Okay, that means we are a zone where we are peaceful. We want a peaceful, freedom and we are neutrality to everybody. Kita join dengan semua orang. Alright? And pengisian ini kita mula menjalinkan hubungan dengan negara China and menjadikan ASEAN sebagai platform penting dalam perubahan dasar negara di peringkat serantau dan global, and kita juga mendapat pengiktirafan kuasa besar seperti negara Asia, Amerika Syarikat, Rusia dan juga China. Nah, kemudian kita tengok yang ini pula. Nah, bagaimana kita punya penyelesaian konflik serantau. Nah, ini adalah yang kita lakukan melalui kita punya what they say, melalui kita punya ASEAN ya. Nah, kita cuba menjadi orang yang penting dalam menyelesaikan isu serantau. Now, this is penyelesaian konflik serantau. Ini yang kita akan belajar. Okay, now, Malaysia terlibat secara aktif dalam mencari penyelesaian konflik di Indochina, Vietnam, Kemboja kerana ia menjejaskan ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara. So, kita menjadi orang yang penting ya. So, Malaysia terlibat secara aktif dalam mencari penyelesaian China, Indonesia, Vietnam, Kemboja kerana bimbang menjejaskan kestabilan. Nah, konflik di Vietnam, Kemboja berkaitan dengan ancaman komunis dan juga pelarian. Malaysia menyeru kuasa besar tidak campur tangan dalam isu Vietnam, and isu Kemboja diselesaikan melalui pilihan raya pada tahun 1993. And kita telah menghantar pasukan pengaman PBB, okay, ke Cambodia, that is Kempuchia, misi UTEC. Okay, ini adalah kita cuba mencari aktif dan mendapatkan penyelesaian di negara serantau, iaitu di Indochina dan juga Kemboja. Right? Nah, berikutnya kita tengok bagaimana kita punya kerjasama dalam ekonomi.
Now, kerjasama dalam ekonomi, ASEAN merupakan rakan dagang. So this is we are doing about kerjasama ekonomi. ASEAN merupakan rakan dagang yang penting and kerjasama ekonomi ASEAN telah pun bermula sejak tahun 1970-an. So kita ada beberapa projek yang penting. Antara projek dia adalah kita ada projek industri ASEAN dimulakan, and projek ini termasuklah pengeluaran. Kita ada 2 contoh bahan yang penting, baja urea di Indonesia dan juga di Malaysia. Kemudian kita juga ada pengeluaran. It also pengeluaran under this one, projek industri ASEAN. Kita ada pengeluaran baja fosfat dan kupron di Filipina and juga penghasilan serbuk soda di Thailand. Potensi perdagangan antara negara anggota mewujudkan pasaran tunggal ASEAN yang bebas dengan menggunakan mata wang ASEAN. So kita boleh nampak semua negara ini try to pacify in one product. Like Malaysia dengan Indonesia, they keluarkan baja urea, Filipina mengeluarkan baja fosfat dan kupron, and Thailand mengeluarkan soda pula. So anda boleh nampak not everybody, because you see kalau semua negara they try to work together. See, Malaysia boleh keluarkan baja urea, Filipina boleh keluarkan Thailand. So kalau semua negara, everybody is fighting each other, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand fighting. So what we do, the negara kuasa besar akan bargain the price and akan jatuhkan price. So that's why they specify one country to one product. So that siapa nak beli, they only deal with that country. Kalau mereka nak beli baja urea, it's only Malaysia and Indonesia. Kalau mereka nak beli baja fosfat dan kupron, it's only Filipina. Kalau mereka nak beli soda, only Thailand. So that mereka menjadi pasaran tunggal Asia. Everybody control one thing. And bebas dengan penggunaan mata wang ASEAN. Boleh faham saya? Children, faham ke yang ini? Ataupun saya cakap macam orang gila? Faham, Cik. Betul, Okay. Nah, so dalam meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN, beberapa insentif telah dilaksanakan melalui skim keutamaan perdagangan yang dilaksanakan pada tahun 1978. Ada juga pemotongan cukai barangan melalui skim ini, and Malaysia juga terima tawaran potongan cukai ke atas produk keluaran negara ASEAN. So ini adalah kerjasama ekonomi. Nah, kemudian kita ada kerjasama sosial pula. Nah, kerjasama sosial also they do it like this, where they help each other untuk berjaya. Nah, kerjasama sosial dijalankan melalui penubuhan SIAMO, iaitu Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara, and mereka ini adalah cikgu tandakan. One question. Okay, Anis, bye darling. Thank you, teacher. Alright. Dia cikgu minum air sekejap. Okay, kerjasama sosial, kita ada penubuhan SIAMO. Kerjasama ini dilaksanakan dalam bidang pendidikan, pertukaran pelajar dan penubuhan RESCOM. RESCOM ni sangat penting. Now, so kerjasama bidang pendidikan, pertukaran pelajar dan penubuhan RESCOM. RESCOM adalah pusat serantau pendidikan untuk sains dan matematik yang ditubuhkan di Pulau Pinang pada 1967. Nah, apa yang RESCOM buat? RESCOM adalah untuk membantu perkembangan tenaga manusia dalam pendidikan. Ia menjadi pemangkin kemajuan pendidikan sains dan matematik sekolah rendah dan sekolah menengah. And ia juga memberi peluang latihan kepada pendidik untuk meningkatkan dan kemahiran mereka dari aspek menyesuaikan diri dengan persekitaran pendidikan. So this is what they do melalui kita punya RESCOM. Right? Dan kita juga ada kerjasama kebudayaan dan juga kerjasama melalui sukansi. So now we go second one, iaitu kerjasama bidang kebudayaan. Kita ada festival kebudayaan dan kesenian melalui kita ada penubuhan
tabung kebudayaan ASEAN. When I was studying University Malaya, kita 3 years when I was there, every year kita akan menerima lawatan daripada negara ASEAN. And then kita ada musical this one festival kesenian they call it, festival kebudayaan dan kesenian negara-negara ASEAN. So ada pelajar daripada negara kita akan pergi kat sana and they will come here and everything. It is like exchanging their culture. It was so beautiful when I was studying there. Now no more already lah. Nah, kemudian kita juga ada Sukan Si. Nama asalnya adalah Sukan Siap, kemudian ditukar kepada Sukan Si. Sukan Si bermula pada 1959, dimulakan di Bangkok. Dia merupakan pertandingan tahunan, 2 tahun sekali. Nah, why Sukan Si dilakukan? Ia adalah untuk menggalakkan kerjasama sukan and mewujudkan persefahaman dan juga menguatkan hubungan antara negara anggota. Boleh faham sampai sekarang bahagian ini? Halo? Satu ekor pun tak nak cakap. Can, Chair. Can, ah? Can. Okay, I'm going to ask you all have to tell me now. Okay, here, cikgu tunjukkan kepada anda. Okay. Okay, you all can see this, right? Okay, now, penglibatan Malaysia 3 badan ini. Tahu ASA, Mapielindo, ASEAN, faham? Teacher, ASA don't have like the long name, is it? ASA, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, sayang. That is Oh, nama okay, dia. okay. So, kita ada ASA, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Dia adalah gabungan yang pertama. Kita ada Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara and dia hanya 3 negara. Correct or not? Apa negara dia? Malaysia, Filipina dan juga Thailand. Malaysia, Filipina, Thailand. Kemudian kita ada siapa? Mapielindo. Mapielindo. Nah, Mapielindo ini meliputi 3 negara juga. Apa negara? Malaysia, Filipina, Malaysia, dan Filipina, Indonesia. Indonesia. Nah, apa matlamat dia, sayang? Menyelesaikan Menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Very good. And finally, kita ada pertubuhan ASEAN. Nah, ASEAN ni bila ditubuhkan? 1967. 67 8 and pada August. yes, correct. And pada awalnya dia punya anggota ini hanyalah siapa? 5 negara. Yes, dia adalah Malaysia, Malaysia, Indonesia, Singapura. Singapura, Filipina and Thailand. very good. Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Then dia bertambah, betul kan? Okay. Now, Yes. kemudian kita tengok. No, sayang. I'm not showing the visualizer. I'm just asking you. Okay, now kemudian kita lihat beberapa penyelesaian yang dibuat, manfaat yang kita dapat. Nah, manfaat yang pertama, kita ada penubuhan apa, sayang? Zofan. What is Zofan? Zofan, Chair. Zon aman, bebas dan berkecuali. Yes, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Pada tahun bila? 1971. 71. Nah, apa dia punya pengisian deklarasi, sayang? Chandralekha, apa pengisian deklarasi dia? Tengok kat situ. Is it menjalinkan hubungan dengan China? Yes, menjalinkan hubungan dengan China. Nombor 2, ASEAN Menjadi ASEAN sebagai platform terpenting untuk Okey. mengisytiharkan perubahan dasar luar negara pada peringkat serantau platform dan global. terpenting untuk peringkat apa? Peringkat serantau dan global, Chair. Very good. Okay, serantau dan juga global. And third one, kita lihat apa, sayang? And kita mendapat pengiktirafan apa? Negara-negara lain. Daripada kuasa besar. Alright. Nah, second one, kita juga berjaya menyelesaikan apa? Konflik Konflik serantau. serantau. Apa konflik yang kita ada, sayang? Tengok kat situ. Konflik politik Di Indochina, di Vietnam dan Kemboja. very good. So kita melibatkan diri dalam Indochina dan juga Vietnam punya this one, and kita juga menyeru agar negara besar atau negara kuasa besar tidak campur tangan. Betul kan? Nah, ini yang kita minta. Nah, kemudian kita ada kerjasama ekonomi.
Okay, kerjasama ekonomi ini kita ingin apa yang kita nak buat. Okay, saya tangkap seekor. Saya ada cakap. Sarah, can you explain to me bagaimana kerjasama ekonomi kita sayang? Sarah? Okey, tak apa, tak ada. Okey, cikgu tangkap lagi seekor. Sarah tak ada mic. Okey, okey, tak apa. Cikgu tangkap. Sean? Ya, Chair. Okay, Sean. Tell me how about kerjasama ekonomi mereka sayang. Apa kerjasama kita ada? Kita ada We baja got- Yuria kat mana? Wait, show you one again. Economy, right? Baja Yuria di mana? Wait, reading. Ah, Di Indonesia and Malaysia. Indonesia 1984 and Malaysia 1986. very good. Second one kita ada apa sayang? Baja fosfat kat mana? Cuprum Filipina and penghasilan serbuk soda di Thailand. Yes, fosfat dan cuprum. They have it in Filipina. And soda di mana sayang? Thailand. Very good. Okay, now, so mereka, why they do that sayang? Because it has a potensi perdagangan antara Mereka ingin anggota. menjadi apa? Pasaran tunggal ASEAN, correct or not? Yeah. Pasaran tunggal ASEAN, that means everybody ada satu produk, so they can demand lah. Okay, and pada masa ini, mereka juga diberi apa? There are two things. Dia ada SKP. What is SKP sayang? Skim keutamaan perdagangan and Ini And- dilaksanakan pada tahun bila? 1978. Okay, so kalau kita ada skim keutamaan perdagangan, apa kita dapat? Pemotongan cukai barangan. Very good. Kita ada pemotongan cukai. Thanks, my dear. Okay, now kita tengok kerjasama sosial. Nah, kerjasama sosial, cikgu akan tangkap seekor. Siapa dah kat sini? Jeri-jeri, dia orang tak nak buka mulut. Okay, Jacinta. Okay, Jacinta, can you explain to me tentang kerjasama sosial dan Rescom sayang? Kerjasama sosial dijalankan melalui penubuhan Simeo. Simeo. Okay, okay. Kerjasama Kerjasama dalam bidang apa sayang? bidang pendidikan, pertukaran pelajar dan penubuhan Rescom. Very good. So kita ada satu pendidikan, nombor dua kita ada pertukaran pelajar, and also kita ada penubuhan Rescom. What is Rescom sayang? It helps in the development of human resources and education, tenaga manusia. Very good. So Rescom ini sangat penting. Dia juga dikenali sebagai apa? Pusat serantau. Apa nama? Pusat serantau pendidikan. So, serantau pendidikan untuk sains dan matematik. Very good. Sains dan matematik. Apa tujuan dia? Menawarkan peluang pelatihan kepada pendidik untuk meningkatkan kemahiran dan menjadikan mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan kesekitaran pendidikan. Very good sayang. Thank you my dear. Nah, kemudian cikgu tengok lagi seekor. Hema, can you explain to me tentang kita punya kerjasama dalam bidang kebudayaan sayang? Kebudayaan dan juga sukan. Okay, teacher. Hmm. So dalam kerjasama bidang kebudayaan, Festival Kebudayaan dan Kesenian melalui penubuhan Tabung Kebudayaan ASEAN. Lepas tu kat sukan C, nama asal adalah sukan CEAP. Kemudian pada tahun 1977 dikenali sebagai sukan C. Very good sayang. So kita boleh nampak sukan C pada amalnya nama dia adalah SIAP. Correct or not? CEAP pada tahun bila sayang? 1977. 77. Bila ditukar nama dia? 1959. Yes, nama 1959 dia adalah sukan SIAP sayang. 77 baru dia tukar kepada sukan C. Yeah. Okay, can you understand? Yeah. So, dia Sorry, teacher. adalah berapa tahun sekali sayang? Dwi tahunan. Kalau dwi tahunan berapa tahun sekali? 2 years.
2 years once. All right. So can you all understand? Any question, children? Halo? Takkan buka mulut. Semua akan faham. Okay. Now kita akan masuk kepada bahagian 9.7. Okay. 9.7 adalah 6. Okay. 9.7 and then kita akan habiskan. Betul kan 9.7? Okay. Okay. Then kita akan masuk kepada final one, 9.8, OIC. OIC is the final one, yes. Okay, so far boleh faham yang ini? Boleh ya? Nah, kita tengok 9.7. 9.7 adalah Malaysia dalam 6. Malaysia melalui pergerakan non-aligned movement yang juga dikenali sebagai kita punya negara-negara, dia tak nak tukar ni. Okey. Okay, dah cikgu tandakan. Alright. So, non-aligned movement ya. Now, 9.7, Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak. Selepas mencapai Malaysia merdeka, Malaysia mengamalkan dasar pro-barat. Apa cikgu ajar pro-barat? Apa artinya sayang? Sokong barat, correct or not? Nah, kemudian in the years of 1970s, semasa pemerintahan kita punya Tun Razak, dasar kita bermula berbeza. Nah, pada ketika itu Malaysia, ini adalah sebelum ya. Nah, pada masa ini kita Malaysia menolak bersikap neutral dan menyertai mana-mana pakatan tentera tanpa pihak lain. Ini menyebabkan kita beda. Memandangkan kita mengamalkan dasar pro-barat dan kita telah menolak dasar neutral dan kita juga menyertai pakatan negara tanpa pihak. Ini telah menyebabkan negara terjumus dalam beberapa konflik antarabangsa. Walau bagaimanapun, dasar ini telah ditamatkan dan Malaysia mengubah dasarnya. And then kemudian kita tukar pula dasar, that is 1917. This is the one baru. Malaysia mengamalkan dasar berkecuali dan bersifat aktif dalam 6. 6 adalah apa cikgu buat ni? Sorry. Okay. Okay, ya. Nah, Malaysia mengamalkan dasar berkecuali dan bersifat aktif dalam 6. 6 adalah non-alliance movement, iaitu dasar berkecuali dan kita tidak menjoin mana-mana blok. Pelibatan Malaysia dalam 6 membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan yang lebih terbuka dengan pelbagai pihak tanpa sebarang kita punya sekatan. Okey, now. Okey, bagaimana kita punya penyelesaian ataupun peranan Malaysia dalam 6? Nah, peranan Malaysia dalam 6 kita lihat yang pertama, penyertai Malaysia dalam 6 bermula dengan kehadiran kita punya Muhammad Ghazali Syafiee. Beliau adalah setiausaha tetap Kementerian Luar Negeri dan dalam mesyuarat penyediaan dalam sidang kemuncak di Dar es Salaam, Tanzania pada tahun 1930. Nah, penyertaan dalam 6 merupakan satu bukti Malaysia mengubah dasar luarnya daripada pro-barat dan dasar yang lebih terbuka, iaitu kita mengamalkan dasar yang dikatakan sebagai berkecuali, aman dan sebagainya. Okay, this is 6. Alright, now cikgu ulang balik. Now, somebody, okay, Sandra Leka tak boleh buka mulut lagi Seriko. Okay, Hema, selepas kita merdeka, bagaimana dasar kita sayang? After that, Malaysia mengamalkan dasar pro-barat. Pro-barat. Oh, pro-barat. And then during that time, Malaysia menolak untuk bersikap neutral dan menyertai sebarang pakatan negara tanpa pihak kerana hal itu akan menyebabkan negara terjerumus dalam konflik antarabangsa.
Alright, thank you sayang. Nah, Hina, bagaimana lepas kita punya pengubalan dasar? Dasar awal ini kita tamatkan, correct ke tak? So, in the years of 1970, apa yang kita berlaku? Apa dasar kita? Hina Priya. Malaysia mengamalkan dasar berkecuali dan terlibat secara aktif dalam 6 Okey, 6 ini apa nama dia sayang? non-aligned movement Ataupun pergerakan negara-negara tanpa pihak. Apa kelebihan penglibatan Malaysia dalam 6? Apa kelebihan kita? Boleh menjalinkan hubungan yang lebih terbuka dengan pelbagai pihak tanpa sebarang sekatan. Thank you, darling. Okey, kita ada Sandra Leka. Bagaimana peranan Malaysia dalam 6 sayang? Penyertaan Malaysia dalam 6 bermula dengan kehadiran Muhammad Ghazali Shafie, iaitu Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri dalam syarat penyediaan bagi sidang kemuncak di Dar es Salaam, Tanzania pada April 1970. Okey, penyertaan 6 merupakan satu bukti apa sayang? Malaysia mengubah dasar luarnya daripada pro-barat. Dan kita mula mengamalkan dasar yang macam mana? Lebih terbuka berasaskan prinsip neutral, aman, bebas dan berkecuali. Thank you, darling. Nah, kemudian kita tengok apabila kita menjadi tuan rumah dalam persidangan dan juga siapa pengerusi dia, ya. Nah, apabila kita menjadi tuan rumah, apa yang kita buat? Nah, tuan rumah sidang kemuncak dan juga pengerusi. Nah, anda boleh nampak. Nah, sidang kemuncak 6 kali ke-13, okay, diadakan pada tahun 2003. Okay, so pada masa ini apa yang berlaku? Dalam sidang ini berlaku deklarasi Kuala Lumpur. Kita ada deklarasi Kuala Lumpur dilakukan dalam sidang kemuncak ini. Okay, so cikgu ulang. Sidang kemuncak 6 ke-13 diadakan pada tahun 2003 and dalam sidang ini kita lakukan deklarasi Kuala Lumpur. That means all the members join together and they send up the agreement called Deklarasi Kuala Lumpur. And apa yang mereka suarakan, and mereka telah menyatakan dua perkara penting. Satu, mereka menyatakan sikap 6 terhadap isu Palestin. So all of them agrees untuk menentang ataupun mendapatkan pembelaan kepada rakyat Palestin, and mereka juga menyatakan serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq dianggap sebagai satu pencerobohan kuasa besar terhadap negara kecil. Okay. Negara kita menjadi pengurusi 6 daripada tahun 2003 hingga 2006 and tugas ini dilaksanakan dengan jayanya oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri Malaysia pada masa itu. So we can see that in the year of 2003 kita menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak 6 ke-13 and dalam masa ini kita menandatangani satu declaration yang dikenali sebagai Deklarasi Kuala Lumpur. And dalam deklarasi ini dua keputusan telah diambil. Satu, kita menyatakan sikap 6 terhadap isu Palestin dan kita juga menegaskan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq yang dianggap sebagai satu pencerobohan kuasa terhadap negara kecil. And pada masa ini pengerusi 6 orang yang dilantik adalah Perdana Menteri negara yang menjalankan syarat tersebut. So Perdana Menteri kita pada masa itu adalah Tun Abdullah Ahmad Badawi. So beliau telah dilantik sebagai pengerusi dalam kita punya mesyuarat 6. Nah, kita ada beberapa isu yang telah what we say? Okay, 6 again. Okay, Jacinta nama dia lah Non-Alliance Movement. NON, Non-Alliance, ALLIANCE, Alliance Movement. MOVEMENT. You also can check from your this one, Google. You go there, you check Non-Allied Movement, ya. So dalam kita punya 6, kita ada beberapa peranan politik melalui 6. So kita akan lihat isu politik dalam 6.
Satu, kita mempertahankan isu dasar apartheid. Nombor dua, kita bangkit bersama menentang isu kita punya Bosnia Herzegovina. And then kita juga mengamalkan dasar keamanan dan juga berkecuali. And then kita juga lantang menyuarakan pandangan. Okay, so there are few bahagian yang kita nak belajar. Pertama sekali, peranan melalui 6, kita telah menentang isu dasar apartheid. Apa itu dasar apartheid? Mana yang kita belajar? Siapa ingat apa itu dasar apartheid? Halo, cepat-cepat. Ayo, saya nak habiskan yang inilah. Apartheid apa cikgu ajar? Okay. Teacher, is it the one in the South Africa, is it? Yes, very good sayang. Thank you very much. Apa yang cikgu ajar sayang? Apa berlaku dalam dasar apartheid, darling? Is it the discrimination of like a race against like the lighter color? Wait, what's it called? Correct. Like they're having like racial issue. Yes, correct. So kita tengok Malaysia lantang menyuarakan isu penjerobohan terhadap hak asasi manusia dan negara lain dan menjadikan NAM sebagai platform untuk menyuarakan sikap Malaysia terhadap apartheid. Malaysia juga bersetuju agar tekanan politik dan ekonomi dikenakan kepada Afrika Selatan bagi menangani isu ini. Nah, kemudian kita ada isu Bosnia Herzegovina. Okay, isu Bosnia. Nah, Bosnia ni apa berlaku sayang? Kita ada beberapa negara di this one they call it as the negara Balkan. Kita ada Yugoslavia, Czechoslovakia, that area ada penduduk bangsa Bosnia. And they want to fight untuk mendapatkan negara sendiri. Alright, so that is kita punya isu Bosnia. Malaysia membangkitkan isu berkaitan dengan Bosnia Herzegovina yang sedang ditekan oleh Serbia pada sidang kemuncak 6 di Jakarta, Indonesia pada 1992. So kedudukan Yugoslavia sebagai sebuah negara pengasas NAM digantung daripada pertubuhan ini dan Malaysia turut menerima sejumlah pelarian Bosnia Herzegovina. Alright, and then kita lihat bagaimana kita punya dasar keamanan dan berkecuali. Sejak penglibatan Malaysia dalam NAM, suara serta pandangan Malaysia yang meminta rantau Asia Tenggara diterima sebagai sebuah kawasan berkecuali sering diutarakan. Dan negara kuasa besar seperti China, Rusia dan Amerika perlu mengakui serta tidak campur tangan atau memberikan tekanan kepada negara-negara di rantau Asia Tenggara. Dalam isu kawalan senjata nuklear, Malaysia menandatangani pengisytiharan Lusaka pada tahun 1970 sebagai iltizam NAM mendesak pengharaman senjata nuklear. So ini adalah dasar keamanan dan berkecuali whereby kita menerima ataupun kita menyeru kepada negara-negara lain agar rantau Asia, you can see here, Malaysia menyeru agar rantau Asia ini diterima sebagai kawasan berkecuali. And then negara-negara China, Rusia dan Amerika juga perlu mengakui serta tidak campur tangan dan memberi tekanan kepada negara-negara di rantau Asia. Now, apart from that, Malaysia juga menandatangani Perjanjian Lusaka pada tahun 1970 sebagai iltizam NAM dalam mendesak pengharaman senjata nuklear. Okey, kita lihat bahagian terakhir ya. Nah, kelantangan Malaysia menyuarakan pandangan telah menaikkan nama Malaysia dan membolehkan Malaysia dihormati oleh negara lain. So, bila kita begitu berani menyuarakan semua pandangan ini menyebabkan suara Malaysia, everybody ya, in the years of 1970s, 80s, we were up on the, boleh dikatakan kita ni sebagai sebuah negara yang sangat terkenal. Okay, nama negara kita naik dan ini membolehkan Malaysia dihormati oleh negara lain. So kita sebagai rakyat Malaysia, kita wajar berasa bangga akan
pemimpin yang berusaha mengekalkan hubungan luar dengan negara lain bagi menjamin keamanan dan juga kesejahteraan dunia. Okey, boleh fahamkah until now? So ini adalah isu yang kita belajar. Yes, sayang? I want to ask, like, so they did like this NAM thing is so that like they won't interfere with our own issues, right? Like keselamatan issues, right? Does that include like borders at like the South China Sea and stuff? Because like I've heard news about like China, like they claiming that South China Sea is Yes, theirs sayang. and like, Kita you know, juga like the border thing. Yes, we also was fighting for even very reason. China again and again come and park their kapal. What? Do you know that? Yeah, I knew it. I heard that like, you know, I think a few years back they had an agreement was like, you know, they agree not to do man-made islands and do not like let other people live on the islands in the Yes, South we China do, Sea, we but do they have it, sayang. Kita memang the problem here. Okay, how to was China was the one who didn't like follow the agreement, right? Like the Yes, rest of the ASEAN China countries always did. want to be the big Thailand. Okay, to be honest lah, China is always want to be the big Thailand and he want to control over the world. Alright, and the very reason I think 2019 the kapal was there and okay, you see kalau kita nampak the cerita sebenar dengan China, China is coming to control over the world again. Okay, and they got one scheme yang mereka buat adalah mereka pergi tolong negara-negara miskin and mereka memberi bantuan kewangan kepada negara miskin. Akhirnya negara miskin itu menjadi berhutang and telah dijual kepada negara one of the negara yang menjadi mangsa dia adalah Timor Leste, Afrika Selatan, and also Sri Lanka, even Pakistan. Banyak land Pakistan telah, you see that China make an agreement that such agreement that they want to portray they are penyelamat. Actually they are not penyelamat. They are just coming and conquering the land. People didn't realize. Okay, they So it's another like you know, what do you call it? Penjajahan again. Yes. But penjajahan secara ekonomi. Can understand? You see, Indonesia, this Sri Lanka adalah sebuah negara, they are struggling to come up. And then mereka nak dapatkan, mereka nak build the country, same to go to Timor Leste. Timor Leste baru merdeka 8 tahun yang lepas, sayang. Sri Lanka also, there were a lot of war in the country and they have no money. The resources of the country is gone. So they need help from the big countries to help them. So they make agreement with China. China said, don't worry, I give you money. Okay, so what they do, these stupid people, Timor Leste and Sri Lanka, borrowed money daripada China. They build huge, massive pelabuhan dengan kemudahan and everything. Now, after 5-10 years, China is asking back the money. So within this time of period, they cannot pay. Bila mereka tak dapat bayar, China mengambil port tersebut daripada Sri Lanka. Even happening in Timor Leste also. Banyak pelabuhan dan banyak tanah dia telah diambil oleh China. Timor Leste is a very new country. And you see how mereka telah menjajah secara ekonomi. So they make sure these poor country are dependent on China. So, and then what China will do? China will bring all the army and port there. So by there, China already got a port in Timor Leste, that's in Indonesia. They also got a port in Sri Lanka. And also they already got a port in Pakistan. The Pakistan was thinking China is coming to help. Actually China no. China punya aim ni memang nak jatuhkan India dengan negara barat. So India is a very big enemy for China. And dia buat very close friends dengan Pakistan because Pakistan dengan India cannot get along. So he cannot enter India straight. So he's using back way through Pakistan enter India. So China why India is a big enemy towards them? Like, okay, in the economy, okay, you see sayang, in economy wise, China punya produk jual kat mana? Most of China product is Southeast Asia.
Can understand? Can they enter India? Can they enter Europe market? Can they enter No, American very hard. market? Very hard. Very hard. You know who's measuring their market there? India. Boleh faham? Europe punya Okay, market, yeah. America punya market is all dominated by India, sayang. Okay, I get it. So But why who India, is- cikgu? Apa sayang? But why India? Because they have no choice to like, because they don't want to support China, like made in China products. So they went for another bigger. Why India? Very Okay. simple, sayang. India punya product is more quality. India punya product yang dijual and everything. American and EU countries, they want quality product. They don't want China product. So India already dominant. They already have a massive products in Europe, in Americans and everything. They are making tons of money there. So China to try to go in EU and US and everything. China punya produk ni kejap aja dia masuk pasaran, lepas itu rejected. So they cannot make money. So now what they are doing, slowly they are coming in and buying all the small countries, and they are trying to become the major. That is the Yeah, with their Alibaba and everything, right? yeah. So that is the Okay. massive plan of China. So you see that's why kita ni, we are trying, even Malaysia, they try to hantam kita what? Malaysia, they are very smart. They just come and park. They want to show that they are the superhero, and then they just come and park their kapal dekat dengan kita punya. It's a borderland between what is that? This one they call Kelantan and Terengganu. They park there, and the kapal is almost around 6 months there. So ini telah menyebabkan Amerika dengan Australia hantar dia punya Trump. Dia turunkan kapal dia pergi kat situ and shoo this China kapal out of Malaysia. Because this perairan Selat Melaka is controlled by UN, United Nations. They say, China, you cannot enter Malaysia. Can understand? Ini semua kita orang tak tahu, tapi menteri-menteri besar semua dia orang tahu. I know this issue 2019 itself. Kapal tu sudah ada lebih kurang 6 bulan kat situ. And kapal tu baru keluar, I think like baru around few months, baru left. So almost around 2 years the kapal is just there. And it's a very big warship. Anytime they can pijak Malaysia. And orang yang datang tolong kita actually Amerika and Australia. Because kita ada perjanjian pertahanan dengan kita. Ini semua takkan keluar dalam newspaper kita. Because it's all adalah pertahanan negara. Only a few people knows, they can talk about it lah. Why I know this issue? Because I got a seminar in this one, Bukit Nanas. Because Puan Kala knows everything. No, sayang, no. I got a seminar dengan sekolah Bukit Nanas, Konvent Bukit Nanas, and orang yang menjemput cikgu berikan seminar, the second person was Naib dia punya YDPA is one of the general dengan kita punya Malaysian Army. So he was talking to me because I did international politics. So he was doing his master in international politics. So we was talking it, and he told me, "What's your view about this ship is parked here?" Then only I know, wow. So then I give my view. He said, "Yeah, correct. What you're telling is true." Because he said China dia takkan masuk. Dia akan pasakkan kat situ, and dia akan menjadi. He just want to portray I'm a big Tyler here. Don't show your taring kat sini. So I'm not telling bad about China, but they are trying to dominate the world. That's all lah. Everybody want to dominate the Failing world. right now, right? Apa sayang? But they're failing right now, right? So Not to say fail. They are building up. They are building up another way, sayang. I Everybody. don't want China to rule the world, cikgu. They ban children from playing games for like 3 hours a day. Scary. No lah, sayang. Everybody want in control of the world. So who wins? Who got money? He will win lah. What to do? All right. What time are you finishing today? There, I'm finishing ready now. Can you all understand? Yeah, can. You all bringing me to China issue. All don't ever go and tell anybody. I'm telling you all, teaching you all this all. No, Just solve some curiosities lah. Apa sayang? Solve some of my curiosities. Oh, no worries sayang. You can ask me. But the problem is, cikgu tak nampak cikgu sudah record semua. Ayah. It's okay. Okay, good day to you guys. See you all tomorrow. So tomorrow kalau boleh cikgu akan habiskan topik ini dan cikgu akan masuk bab 10, bab terakhir. Teacher, please send the notes. Yeah. Yeah. I will do it sayang. I see by today night kalau cikgu, because cikgu belum habiskan, cikgu halfway.
Then cikgu habiskan, then I can send it to you all. Okay, see you guys. Okay, Bye-bye. Chair. Bye, Thank you, Chair. Chair. Thank you, Chair. Okay, bye guys. Bye-bye, take care. Good teacher. Okay, darlings. Thank you, teacher. Okay, Thank you, sayang. teacher. Bye-bye. Okay, bye.